Assalamualaikum, salam sejahtera, debat bola episod 107. Saya Amin Fuad bersama rakan saya Amir Arafat dan Jufri Juki. Hari ini Izzy pula yang absent. So setiap minggu kita susah nak dapat ada seorang mesti absent. Hantar MC tadi. Oh, Amir bukan direhat kan? Aku tengok kat komen ada orang cakap Amir direhat kan? Amir pun macam Satya. Kita ambil shift lah. Next week jump lah. So hari ni kita nak bercerita tentang penyerang. Sebenarnya cerita pasal penyerang ni aku nak cerita minggu lepas lagi, tapi sebab kita ada isu pasal Perak, so minggu ni lah aku nak cerita pasal penyerang. Lebih kepada penyerang yang ada di Liga Malaysia lah, tapi kita akan fokuskan kepada penyerang yang tengah orang kata perform baik lah di Liga Malaysia, di Liga Super. Kita tengok JDT menang ke atas Sabah itu, Bergson menjaringkan 2 gol. Kini dia punya total gol dia ataupun jumlah gol dia adalah 19 gol, memintas penjaring terbanyak kelabnya sendiri. Maknanya dia cipta rekod. Sebelum ni penjaring dekat JDT tak pernah dapat sampai 19 lagi. So dia dah, untuk JDT sendiri benda ni dah rekod dalam Liga Super. Itu pun kita boleh cakap yang sebenarnya Bergson tak main beberapa game. Game awal kalau kita ingat Bergson dia sampai lambat sikit. Dan macam mana korang rasa, Amir ataupun Jufri lah, mungkin kita start dengan Jufri. Kau kagum tak dengan persembahan Bergson ni? Orang kata orang JDT panggil dia Bergshow. Okey, untuk menambahkan cerita, Bergson ni memang rekod-rekod yang Amin cakap tadi untuk penyerang JDT sendiri dia telah membuktikan sehingga hari ni lah, topik kita hari ni dia dah pecahkan dah so far rekod yang dipegang oleh mana-mana penyerang JDT. Mungkinlah secara atas kertas Muhammad Gada tahun 2017 23 gol dia bersama JDT, tapi masa tu pun dia skor untuk Kelantan yang 18 gol sebelum dia pindah ke JDT dengan 5 gol. Jadi dia dah pulun lah. Kalau kau tanya pasal atas kertas ni, dia dah pulun, dia dah tinggalkan Diogo jauh, Cabrera. Mungkin paling tinggi adalah Jose Pereira Diaz masa tahun 2016 dengan 18 gol. So dengan baki perlawanan tak salah aku ni perlawanan berapa, ke-18 Ada lagi berapa? 4-5 game lagi lah. Ada perlawanan ke-18, 19 gol macam Amin cakap. Dengan aku rasa kita pun semua tahu, aku rasa dia miss first 3 game kot. Dia join masa tahun UiTM. 19 gol, ratio dia dah lebih 1 gol daripada satu perlawanan kan. Membuktikan segala-galanya lah Amin. Untuk Johor sendiri, kalau aku ada juga baca-baca komen daripada video-video lain ataupun dari website lain yang cakap ada yang penyokong JDT sendiri macam cakap dia bukan best lah. Mungkin ada yang cakap tak suit. Tapi atas kertas kawan-kawan, dia memang telah membuktikan yang tak ada penyerang JDT yang meledakkan 19 gol sebanyak dia. Safi Salih pun tak ada? Untuk itu aku rasa Safi Salih tak ada dalam tapi aku terkejut bila stage ni ada Abdul Hadi Yahya sebenarnya tahun berapa tak ingat lah. Abdul Yadi untuk Terengganu lah. 20 gol siul. Time tu tak ada import rasa aku. Time tu tak ada pemain import. Okey, ada Muhammad Syarat Zain juga. Okey. Apa kelebihan yang kau tengok dekat penyerang daripada Brazil ni, Bergshow ni? Aku rasa yang paling kita nampak beza sekali, kalau kita nak tengok dengan sebelum kemasukan Bergson ialah Diogo lah. Yang mana Diogo punya gameplay dia berlainan, 100% berlainan dengan Bergson. Bergshow ni lah. Memang Bergson ni memang ada show dia sendiri, iaitu dia ialah natural striker yang mana pada aku, kalau kita tengok ada certain game, dia sepatutnya buat pass tapi dia go for on target. Sama ada gol tak gol itu nombor 2, tapi dia go untuk gol. So patutnya bukan Bergshow tapi bergol. Jadi pada aku dia kelainan daripada segi teknikal Bergson ni sendiri, dia seorang natural striker yang you can say finisher, tapi dia pun membuktikan yang dia dahagakan gol lah. Jadi terbukti juga sebab dia antara pemain yang menunjukkan kelebihan dia. Kali ni macam aku tak perlu cerita banyak kot. Joe pun dah cerita banyak. Jadi aku rasa track record dia untuk season ni dia datang lewat, tapi dia proof yang dengan 19 gol tu dia dah proof dah kelebihan dia sendiri. Sebagai apa yang aku nampak lah, Bergson ni rembatan dia padu, kuat rembatan dia yang aku nampak.
sangat kuat. Dia mempunyai kepantasan, naluri untuk menjaringkan gol, sebab tu dia menjaringkan 19 gol. Sentiasa bergerak. Berbanding Diogo, aku rasa Diogo jenis yang pegang bola. Bergson ni jenis yang suka main di belakang, orang kata suka berlari lah di belakang pertahanan lah kan. Dan aku rasa dia mempunyai kawalan bola yang agak baik jugalah. Ini yang aku nampak lah kelebihan teknikal dan skill yang Bergson ada. Perbandingan di antara Bergson dan Ifedayo penyerang Selangor, Bergson menjaringkan 19 gol dengan 60 percubaan. Ifedayo menjaringkan 17 gol dengan 42 percubaan. Jov, adakah kau rasa Ifedayo ni dia lebih efektif? Ataupun kau rasa sebenarnya memang biasalah untuk menjaringkan gol kau perlu banyak buat percubaan? Untuk aku personally, Ifedayo, okay, walaupun kau tak tanya perbezaan, tapi aku cerita sikit yang apa aku nampak pada pendapat aku Ifedayo adalah seorang goal poacher yang orang kata klasikal, yang klasik. Kalau kau tengok gol 17 gol Ifedayo, dari 17 gol dia aku boleh cakap mungkin tak silap aku 2 atau tak lebih daripada 3 gol yang luar kotak penalti. Yang selainnya adalah memang kat dalam kotak penalti, selain daripada penalti. So aku rasa dia adalah klasik poacher, yang di mana yang kau memang poacher dalam bahasa Melayu apa? Nanti Amir akan translate lah. Amir juga DM sebab lepas ni Amir akan jawab kan. Lincah ke apa? Tajam aku pun tak tahu apa poacher, minta maaf. Macam aku cakap lah tadi, jaringan dia semua memang di dalam kotak penalti, yang banyak kesilapan bola muntah daripada penjaga gol dan sebagainya, ataupun miss header daripada pemain tahanan, dia ada di situ. Jadi macam aku cakap, dia adalah klasik number 9. Kau lagi suka yang mana? Jenis macam Ifedayo yang dalam kotak kau tahu confident dia memang akan terkam lah, orang kata terkam dan tajam lah untuk menjaringkan gol, ataupun kau rasa kau suka lagi Bergson ni yang dia campur, dia boleh jaringkan dalam kotak tapi dia banyak menjaringkan gol juga di luar kotak? Ikut pengalaman aku lah sebagai jurulatih FM dia adalah okey, kalau soalan kau tu sebenarnya bergantung pada taktikal jurulatih tu sendiri. Kalau permainan yang dia nak cuba sampaikan, okey, secara general aku boleh bagi, kalau orang macam Ifedayo, penyerang macam Ifedayo ni, kalau kau ada winger yang mantap yang boleh cross baik, ataupun midfield yang bola-bola memang manis, aku rasa pakai Ifedayo lah paling efektif. Jadi kalau kau ada, sebab bagi aku JDT ni modern football. Memang bola sekarang ni memang main macam tu lah. 4-3-3 yang penyerang, orang kata winger pun boleh menjaringkan gol. Jadi mobility yang ada dari segi mobility ni, mobility jangan tanyalah aku nak convertkan macam mana. Mobility. Tak apa, nanti aku jawab mobility tu. Okay, mobility yang ada dekat Bergson ni, memang orang kata sangat ditagih untuk orang kata formasi 4-3-3 yang bola sepak moden ni lah. Sebab dia boleh bergerak ke mana-mana dan kelajuan dia adalah kelebihan dia untuk taktikal macam tu. Okey, Juf tak nak jawab, dia tak tahu nak pilih siapa. Kau pilih siapa? Oh, kau tanya soalan pilih ke? Bukanlah soalan pilih. Maksud aku, kan aku tanya kalau kau sebagai jurulatih, kau minat penyerang yang macam, tak apa, kita bagi Amir jawab. Okay. Kalau kau Amir, kau minat yang mana? Honestly kalau aku masih tertarik dengan pemain yang macam Bergson. Dia laju, dia ada yang orang kata kalau dia tak boleh tim tengah hancai pun, mungkin aku nampak beza Ifedayo dengan Bergson ni ialah sifat tamak dia. Kalau kau main dengan sebagai teammate, mungkin kau akan rasa annoyed dengan ada striker macam Bergson. Rather than kalau mungkinlah itu antara sebab lain, winger JDT yang lain apart from tolak tepi isu diorang injury, macam Safawi sendiri pun out of performance sedikit lah berbanding dengan bermain dengan Diogo. Kenapa aku suka Bergson? Sebab kau akan nampak ada few 3 moments yang game dalam AFC yang supposedly dia buka tu wing, dia shoot. It's either shoot ataupun dia bagi tu compact punya area, which is dia memang goal oriented. Bergson memang seorang yang goal oriented, dia nak goal. Sebab dia rasa dia ialah seorang striker, jadi tanggungjawab dia, sifat tamak dia sebagai penjaga gol tu, rather than aku build up the play, aku tak tahu, tapi aku ada chance, baik aku ambil the chance. So sama ada gol ataupun tak, itu nombor 2, tapi tugas aku ialah aku penjaring gol. So, aku tanya aku antara 2, mungkin aku akan pilih Bergson lah.
Okey, kita nak buat perbandingan sikit Ifedayo dengan Bergson ni. Aku akan bagi satu attribute ataupun satu skill atau technical, korang kena bagi tahu Bergson ataupun Ifedayo. Aku akan start dengan Amir dulu. Mungkin aku akan start dengan 5 Amir, 5 lagi dekat Jufri lah. Kalau tandukan, siapa yang mempunyai kelebihan? Bergson. Okey, rembatan. Bergson. Bergson. Okey. Ha. Kepantasan. Semua macam Bergson ni dah 3 ni Min. Tak apa, kalau Bergson tak ada masalah. Kepantasan Bergson juga. Naluri untuk menjaringkan gol. Aku rasa itu Ifedayo. Okey, clinical depan gol. Ifedayo. Pergerakan pemain. Mobility lah. Itu Jufri ke apa tu? Ke aku? Tak, kau lagi. Belum, Mobility. aku belum lagi. Belum lagi Okey, mobility ni maksud dia pergerakan dia tau. Dia mudah bergerak. Ifedayo. Positioning dia, mobility dia baik. Kawalan bola. Ifedayo. Okey, kita masuk dengan Jufri pula. Dari segi kepimpinan pasukan. Kepimpinan pasukan aku letak Ifedayo sebab boleh bagi tahu sebab ke? Tak payah. Boleh. Tak ada masalah. Sebab 2 perlawanan terakhir ni aku nampak dia ada, ini perubahan yang aku nampak jugalah. 2 perlawanan terakhir ni dia diberi lilitan daripada Syami Safari. Aku rasa ada nampak lah yang adik pemain-pemain muda ni look up to him. So aku rasa memang nampak kat dia lah. Work rate, kerja keras. Definitely Bergson. Pemahaman permainan. Game reader. Pemaham. Aku rasa Bergson. Confident. Ifedayo lah. Ifedayo. Kap Syalam. Okey, betul. Itu confident. Itu menunjukkan dia cukup confident. okey, positioning, kedudukan pemain. Positioning. Ifedayo. Sebab apa? Dibuktikan dengan penyerang kau mesti kena ada kat dalam tempat yang waktu yang tepat, dan Ifedayo telah membuktikan sentiasa. Kerjasama dengan rakan sepasukan. Kerjasama lah. Aku rasa Bergson. Okey, dah habis dah pun. Aku boleh conclusion dia lebih banyak Bergson daripada Ifedayo lah. Tapi tak adalah sampai melebihi banyak sangat kan. Okey, ni ada andaian lah aku nak tanya Jufri. Ada andaian mengatakan Bergson ni dia boleh menjaringkan gol sebab beliau di JDT. Kalau sebab rakan sepasukan dia semua bagus. Kalau Ifedayo, Kepa Sherman, David Da Silva, Casagrande berada di JDT, diorang pun boleh jaringkan banyak gol. Ni andaian yang orang kata. Kau setuju tak dengan andaian ni? Tak. Aku rasa macam aku cakap sebab kepantasan aku tengok Bergson Da Silva ni untuk tahun ni, kepantasan dia tu adalah kalau kita nak bandingkan dengan Ifedayo atau Casagrande ataupun siapa-siapalah, aku rasa kepantasan dia adalah penyerang yang paling pantas dekat Malaysia ni untuk Liga Super. Jadi dengan kepantasan dia tu nampak macam simple, kepantasan dia ada speed saja. Tapi gol-gol yang dijaringkan oleh Bergson juga kalau kita tengok balik kebanyakannya pasukan JDT dia press. So dia press dengan kepantasan Bergson ni sendiri pun secara tak langsung aku rasa ada 4-5 kali juga gol yang sebenarnya bila JDT press daripada center back salah passing, especially lawan Melaka ke macam tu kan. Banyak gol yang macam tu. Yang Bergson pun pergi sekali sebab dia punya speed, dia dapat. Dan dia jaring gol-gol mudah macam tu lah. Aku rasa yang tak mudah untuk striker sebenarnya lah untuk menutup ruang, sebab kalau kau nak press, kau tak boleh press seorang-seorang. Sebab kadang-kadang Ifedayo, dia punya speed kurang atau dan sebagainya, atau mungkin pasukan macam aku cakap mungkin Casagrande tak mampu melakukan macam tu, sebab aku cakap sebab benda tu ada speed lah. Kau setuju Bergson penyerang terbaik di Liga Super setakat ini, atau kau rasa Ifedayo boleh mencabar dia, ataupun kau rasa nama-nama lain seperti Kepa Sherman yang masih kurang perlawanan dalam 5 perlawanan, Casagrande, David Da Silva ataupun lain-lain, Safi Salih ke, Nur Syarul ke? Untuk tahun ni aku rasa dengan persembahan Bergson dia layak lah. Cuma okeylah, aku tertinggal satu sikit je tadi. Bergson aku rasa kalau tadi versus Ifedayo,
mostly dari segi yang tertinggal sikit tadi mungkin ni lah kot, sebab Ifadayo ada sikit ketenangan daripada sipakan mati ataupun sipakan penalti kot. Mungkin Bergson tu bukan nak cakap dia tak tenang, tapi dari goal score yang aku tengok video dia, tak salah aku setahun ni conversion dia untuk penalti, minta maaf kalau salah lah, baru 1 kot ataupun mungkin 2, di mana Ifadayo ni ada lebih lah. Tetapi untuk menjawab siapa adalah penyerang yang terbaik setakat ni untuk 2021, of course aku bagi kat Bergson, sebab dia masuk lagi lambat pada Ifadayo, dengan dia adalah, kena ingat, dia adalah pertama kali bermain untuk Liga Super Malaysia. Tak tahu pun, mungkin tak tahulah pertama kali tu bila dia main dia rasa lagi senang ke apa kan main kat Malaysia kan. Tak tahu, tapi pokoknya dia adalah pertama kali yang di mana Ifadayo dah kenal lah kan football scene kita, nak menyelesaikan diri dan sebagainya, tetapi Bergson telah membuktikan yang dia adalah great, orang kata instant player, import player yang terus impact. Macam ni yang terbaik lah. Aku rasa pasukan Johor telah membeli satu penyerang yang sangat-sangat berbaloi, yang sangat-sangat untuk tahun 2021 ni. Kau setuju meh? Aku terpaksa setuju, tetapi mungkin bukan separuh semuanya lah. Biasalah, aku ni kan separuh-separuh orangnya. Tapi overall aku rasakan, untuk kau cakap, sebab soalan kau setakat ini, aku rasa setakat 10 Ogos ni kita terlalu awal untuk nilai dia. Tapi on certain factor yang Juve cakap, dia datang lewat tapi dia boleh adapt 100%. Itu satu kelebihan yang patut kau bagi kredit kepada dia sendirilah. Buat masa ni kalau tanya aku pun akan cakap Bergson, dan mungkin juga musim ni memang Bergson punya, tapi bergantung kepada orang kata taste lah, sebab ada juga macam aku cakap tadi, andaian yang mengatakan alah penyerang lain kalau pergi JDT pun boleh menjaringkan gol sebanyak macam Bergson, tapi kita tak akan tahu sebab kita tak tahu yang adakah Kepa Sherman ataupun Ifadayo akan pergi JDT, kita tak boleh tahulah benda tu kan. So Sherman pun rehat lama ni, mungkin dia berapa game ketinggal 5 kan, mungkin dia nak skor satu game 2 gol ke macam mana. Kita pun tak tahulah kan. Kepa Sherman pun pernah menjadi dinobatkan sebagai penjaring terbanyak Liga Super jugalah sebelum ni. So kita akan tengoklah macam mana. Sekian saja aku rasa kita punya episod kali ni. Korang boleh komen kalau korang rasa Bergson lagi bagus, kenapa? Kalau korang rasa Ifadayo lagi bagus, kenapa? Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.